Recording in progress. Jom, kita cergaskan sambil-sambil kita minum tea mix. Kalau kata ada guarana tu lagi bagus. Macam malam-malam Jom. Kita cergaskan kesihatan kita sambil-sambil kita belajar. Kita punya buku, nak take note, pen sediakan semua. Okay. Tengok Irene dah berjoget-joget dah, exercise. Bagus Irene. Siti Fatimah pun dah goyang-goyang dah tu. Okay. Okay, Nora. Okay, kita spotlight Siti. Wah, Irene. Yes. Putting it on. Nuriza Rosli. Wah, nampak botol, nampak tu kan, botol air sentiasa di tepi. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Ada suara? Oh gitu. Dengar suara tak? 巴沙的，他讲那个崩哈的慢什么啦？哎，上讲好像是讲消化系统。Ingat lagi lagu dekat NCPA, NCIP, dekat event. Okey, sambil-sambil tu boleh jemput kawan-kawan lagi masuk. Kita ada masa lagi 2 minit. Kita punya next president team sudah goyang manis saja. Okey, so tanpa membuang masa, saya ingin menjemput kita punya MC yang luar biasa hari ini, didatangkan khas daripada KL, siapa orang KL, okey. So kita akan jemput kita punya MC yang cantik manis. Okey, saya tak nampak lagi MC kita. Okey, boleh share slide. Okey, pinjam tangan, kita bagi love yang luar biasa kepada kita punya MC hari ni, Joey. Terima kasih Coach Aida. Joey, selamat pagi. Terima kasih Coach Aida. Selamat pagi semua. Semua sudah ambil shake ke? Tekan 1 kalau siapa ambil 1 kali shake. Boleh tak? Tekan 2 kalau anda ambil 2 kali shake. Wah, luar biasa. So, thank you semua. So, ini adalah kali pertama saya menjadi pengacara dan saya amat bersyukur dan berterima kasih kerana diberi peluang ini.
Okay, so kerana nak mengurangkan kegemantaran saya, boleh tak anda semua memberi banyak-banyak love untuk sokongan? Terima kasih. Wah, hari ni ambil 3 shake hari ni. Wah, hebatnya. Hebat. Okay, wow, thank you semua. Thank you. Very good. Okay, dan kepada semua yang menghadiri malam ini berseorangan ataupun menjemput kawan-kawan sekali, boleh tak tahu siapa pertama kali join talimat kesihatan? Tekan 4. Ada tak sesiapa yang pertama kali join? Okay, Jason. Okay, Alice. Alright. Okay. So, very good Thank you. Dan ada tak sesiapa menjemput satu kawan sekali? Okay, tekan 5. Thank you. Wah, Masni, very good. Okay. Ada tak sesiapa yang menjemput lebih dari 2 kawan? Sila tekan 6. Wah, banyaknya. Thank you Coach Faifan. Thank you Ami. Okay, so anda semua memang luar biasa, okay? Kerana anda mengambil berat tentang diri sendiri dan juga kawan-kawan anda. Alright? Okay, next please. So sebelum ini, semua coach ada cerita sendiri, okay? Saya pun tak berlainan ya. Okay. Ini ialah saya. Nama saya Joey Gan. Nampak tak saya betapa gemuk saya. Okay. Saya berasal dari Kuala Lumpur dan saya berumur 51 tahun. Alright. Tengok gambar ni macam aunty tak? Macam aunty kan? Padahal saya ni belum kahwin tau. Okay, saya juga suka aktiviti luar, okay, macam hiking, running, okay. Dan satu sebab saya selalu exercise, okay, sebab saya nak turun berat badan. Alright, ada sesiapa macam saya tak? Sebab nak turun berat badan selalu exercise. Tapi, okay, Evelyn, yes. Ada sesiapa lagi tak? Hanya exercise dia ingat boleh turun berat badan. Tak ada ke? Oh ya. Okay, Azura betul. Okay. Tapi walau macam mana saya exercise pun, berat badan juga semakin bertambah. Saya pun tak tahu kenapa saya exercise, saya naik bukit, okay, saya maraton, tapi lepas saya turun, saya makan banyak, tapi saya tak turun saya punya badan. Okay. So, saya dulu kan, saya dah guna berbagai cara untuk turun berat badan, seperti saya guna ubat kurus, okay. Saya pergi slimming center, saya tak makan, saya makan sedikit, okay. Sesiapa kawan yang mencadangkan ubat apa yang boleh melangsingkan badan, saya pasti cuba. Ada siapa tak yang macam saya? Saya beli ubat dekat online, semua ada tak? Ya, insyaAllah saya dekat sini sebab saya pun tak tahu masa itu ubat-ubat tu akan menjadi nasib baik saya tak ada penyakit lah, sebab saya pun tak tahu ubat-ubat tu semua akan membawa saya penyakit, okay? Nasib baik, okay? So, thanks God lah, okay? So, kalau saya makan ubat kurus badan, saya akan turun, okay? Tapi lepas turun, saya akan mengembang balik. Saya pun tak tahu kenapa. Okay? So, siapa yang membuat diet sendiri, boleh tak beri tekan 8. Dan badan siapa yang macam saya, yo-yo. Sebentar kurus, sebentar gemuk, sebentar kurus. Okay, Julia. Azura. Okay. So, disebabkan selalu banyak makan ubat kurus ya. Saya dah makan ubat kurus selama, I ingat ada 20 tahun kot. Okay. Dan sebab saya tidak suka minum air, okay, membuat saya ada sembelit serius, okay, dan penghadaman yang tak baik. Dan saya susah nak pergi toilet ni. Alright, okay. Dan kulit saya kering dan saya punya saya punya gas keluar pun busuk tau. Saya tak tahu siapa macam saya, tapi masa itu banyak teruk sebab saya betul-betul tak minum air dan penghadaman pun teruk sangat, warna keluar pun teruk sangat hitam, okay. So,
siapa macam saya dulu ada sembelit yang serius. Boleh tekan 99 tak? Yeay! Ada lagi siapa? Wow, okay. Sebab kita selalu guna diet sendiri. That's why kita punya badan metabolism sudah turun ya. Okay, bersyukur saya dikenalkan nutrisi ini dari coach saya iaitu Ben dan May. Okay, dan saya dijemput ke klub di Puchong pada bulan Disember 2017. Dan saya bermula program nutrisi 10 hari, okay? Dan selepas menggunakan nutrisi ni, saya berjaya menurun berat sebanyak, ini warna biru ni, sebanyak 4 kg saja, okay? Tapi dengan coach yang memberi bimbingan saya menurun berat badan sebanyak 9 kg. Next please. Dan saya mengekal selama 4 tahun sampai sekarang, okey? Dan umur saya sekarang 55 tahun. Beri tepukanlah sikit, berilah love sikit. 35 tahun. Okey. Thank you semua. Okey, ya anak dara. Okey. Hari ini bukan mengenai saya, alright? Okay? Hari ini kita sangat bersyukur kerana kita dapat berkumpul di Zoom ini dan mendengar talimat kesihatan dari seorang coach yang hebat. Okay? Seorang coach yang luar biasa dan seorang coach awet muda iaitu Coach Lin. Okay? Latar belakang Coach Lin, seorang ejen hartanah selama 12 tahun. Dan beliau telah mengamal nutrisi selama 15 tahun. Compare dengan saya 4 tahun sahaja. Okay? Dan sistem penghadaman beliau bertambah baik. Dan beliau tengok semakin awet muda. Alright? Dan dia adalah speaker yang paling sesuai untuk topik hari ini. Kalau takut lupa yang Coach Lin cakap, bolehlah catat di buku nota anda ya. Alright? Tanpa melengahkan masa, marilah kita semua bertepuk dengan gemuruh menjemput Coach Lin dan beri love, banyak love. Kalau tidak, Coach Lin tak keluar ya. Ya, beri banyak love. Thank you semua. Okay. Wait. Terima kasih kepada MC hari ini iaitu Joy Gan dan selamat pagi, salam sejahtera, salam spektakular. Okay, so selamat pagi kepada Bayanihan family. So terlebih dahulu saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur seminar kesihatan ni kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi perkongsian pada malam ini. So dekat sini boleh tak saya tahu siapa yang datang dari utara? Type 1. Siapa pula yang datang dari selatan? Type 2. Siapa yang datang daripada pantai timur? Siapa yang datang daripada Malaysia Timur? Siapa yang datang dari Malaysia? Okey, luar biasa ya. So untuk sesiapa yang belum kenal lagi saya, nama saya Lin dan buat masa ini saya duduk dekat Kuala Lumpur dan saya memang berasal daripada Perak. Siapa orang Perak dekat sini? Orang Perak. Okey, kata saya. Oh, saya dari Amerika. Oi, Linda, hi, welcome to Malaysia. Okey, so terlebih dahulu mailah tengok bagaimanakah bentuk dengan rupa Aunty Lin sebelum ini. Yes. Kenapa tak gerak? Wow, luar biasa ya. Okay, wait. So ini kat sebelah kiri itu adalah saya 15 tahun yang lalu. Dan sebenarnya latar belakang saya pada ketika itu adalah seorang ejen hartanah di mana saya bekerja selama 12 tahun. Dan pada masa itu saya memang tak ada niat nak turun berat badan. Dan saya rasa badan saya pun sihat. Okay, sebab saya tak pernah makan sebiji ubat pun pada ketika itu. Dan sponsor saya sangat luar biasa di mana beliau telah pun menjemput saya menghadiri satu HOM. Dan dekat HOM itu saya nampak ramai sangat testimoni yang mempunyai result yang sangat bagus. Saya pun fikir dalam kepala otak saya, haruskah saya memberi peluang kepada saya sendiri untuk mengubah sahaja sarapan saya?
So selepas saya ikut meal plan dengan serius, sangat luar biasa. Saya berjaya turun sebanyak 5 kg. Dan sistem penghadaman saya bertambah baik. Okay? Dan of course, selepas saya mendapat kesan yang sangat bagus tu, siapa yang kamu nak tolong? Tak dekat sini, siapa yang kamu nak tolong? Saya ingin nak tolong suami saya, lelaki yang tidur kat sebelah saya tu. Okay? Tapi pada masa itu sebenarnya suami, you nampak dekat gambar yang sebelah kiri tu, sebenarnya suami saya pun tak ada masalah kegemukan juga dan juga tak ada masalah kesihatan, dan di mana suami saya telah pun menolak jemputan saya hampir setahun. Siapa yang macam saya? So kena sabar, okay? Lelaki itu orang kata lehernya memang keras, betul? Keras sikit Okey, so tak apa, yang tu kena sabar. Tapi pada masa 2007 tu, di mana suami saya telah pun masuk hospital dan pembedahan sebanyak 4 kali. 4 kali dalam masa setahun. Barulah kita insaf bahawa kesihatan itu sebenarnya adalah sangat-sangat penting. Okey? Dan mai tengok lepas kita ambil nutrisi Herbalife selama 12 tahun. Tengok yang gambar dekat sebelah kiri dengan gambar kat sebelah kanan. Beza tak? Woo! Nah, macam Joey kata, bagilah love. Okay. Yang kat sebelah kiri tu, pada masa itu saya umur 40. Suami saya 44. Dan sekarang saya dah masuk usia 55 dan suami saya 59. Wow. So, terima kasih sangat kepada sponsor dan juga nutrisi Herbalife ini. Wah, luar biasa. Ui, dapat banyak love. Thank you. Okay, so dekat sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor saya, iaitu Executive President Team dari Taiwan, atas kesabaran dan juga tunjuk ajar daripada beliau. Okay, dan juga hari ini topik, adakah anda tahu hari ini datang nak belajar apa? Okay, nak berkongsi apa? Dan malam ni sebenarnya saya dah berkongsi tentang topik sistem penghadaman. Dan kenapa saya pilih tajuk ini? Sebab satu, saya sebelum ni memang ada masalah, memang ada cabaran dengan sistem penghadaman. Saya tahu, siapa yang macam saya, sembelit yang teruk, seminggu buang air besar 2 kali seminggu. 2 kali dalam masa seminggu. Siapa macam saya, kata saya. Dan pada masa itu saya juga ada masalah gastrik, dan saya tahu masalah gastrik dengan sembelit itu juga boleh menyebabkan perut kembung, boleh menyebabkan perut yang kembung, berangin, dan saya tahu betapa seksanya kalau tak boleh nak buang air besar. Okey? Dan yang kedua, sebab saya juga tahu bahawa sistem penghadaman ni merupakan satu sistem yang sangat penting sebab penyerapan nutrien akan berlaku dalam usus kecil. So kalau kita tidak mempunyai sistem penghadaman yang sihat, maka secara tak langsung dia akan mempengaruhi kesihatan kita. Okey? So sebelum ni, mari kita faham dulu apa itu sebenarnya sistem penghadaman. So sebenarnya sistem penghadaman ini adalah satu proses melalui sekumpulan organ yang akan menghancurkan makanan, okey, dengan memecahkan makanan yang kita makan masuk dekat mulut tu menjadi molekul yang lebih kecil lagi supaya nutriennya dapat diserap melalui usus kecil. Itulah sistem penghadaman. So cuba tengok gambar raja dekat sebelah tu. Bila kita masukkan makanan dekat mulut kita, okey, kita akan start buat apa? Kita akan start kunyah makanan kita, betul tak? Supaya makanan itu akan menjadi kepingan yang kecil. So lepas itu pula makanan itu akan masuk dekat satu tiub yang sangat sempit dekat bahagian tekak kita, iaitu panggil esophagus. Okey? Dan selepas sampai esophagus itu dia akan masuk ke perut. Bila dekat perut itu dia akan bercampur dengan asid dan juga enzim daripada perut. Dan selepas itu dia akan disalurkan ke usus kecil kita. Dan usus kecil ini sebenarnya adalah tiub yang paling panjang dekat sini. Okey, dan di mana berlakunya penyerapan nutrien dekat usus kecil. Dan juga bahan-bahan ataupun makanan-makanan yang tak dapat dihadamkan, tak dapat dihancurkan pula akan disalurkan ke usus kecil sebagai bahan buangan, iaitu apa dia? Najis kita. Bahan
kumuhan. Bahan kumuhan iaitu sebagai najis. Itulah sistem penghadaman secara kasar. Okey? Faham tak? Terlalu cepat ke terlalu lambat? Saya biasa naik kapal terbang ya. Saya kalau cakap tu memang pantas sikit. Orang yang kancung sikit. Okey, so bagaimanakah kita nak tahu sama ada sistem penghadaman kita ni sihat ke tak sihat? Okey, so kat sini saya akan share beberapa petanda. So anda cuba tengok sama ada dekat badan anda juga ada petanda yang sedemikian yang boleh menunjukkan sama ada sistem penghadaman anda sihat ke tak sihat. Yang pertama, masalah buang air besar. Okey, masalah buang air besar itu memanglah ketara. Macam saya kata dulu, seminggu hanya 2 kali. Tambah-tambah lagi, saya jenis yang suka makan makanan pedas. Orang utara tahu kan, suka makan makanan yang pedas. Saya tak suka minum air. Kadang-kadang 1 hari, 1 liter pun tak sampai. Okey, so ketidakseimbangan bakteria yang baik dan tidak baik dalam usus kita akan menyebabkan pergerakan usus itu tidak lancar. Okey, so bila pergerakan usus tidak lancar, maksudnya bahan kumuhan itu tidak dapat disalurkan melalui usus besar kita. Dan ini juga akan membawa kepada masalah perut kembung, okey, dan juga masalah angin dan juga cirit-birit. Ada tak? So sebenarnya dulu suami saya memang jenis yang akan buang air besar setiap hari. Okey, setiap hari. Dan sebelum saya mulakan program nutrisi ini, untuk saya tak tahu lagi betapa bahayanya kalau kita sembelit. Dan saya selalu tegur dengan suami saya, alah Hana ni susah sangat. Tiap-tiap hari kena buang masa dekat dengan tandas. Tak payah. Bangun saja terus basuh gigi, terus keluar rumah, terus kerja. Okey, dan finally barulah saya faham bahawa betapa bahayanya kalau bahan kumuhan itu simpan dekat usus kecil kita. Okey, dan yang kedua, perubahan emosi pula. Sebab bila kita ada masalah dengan sistem penghadaman ni, sebenarnya dia akan mempengaruhi fungsi tubuh badan kita. Dia akan mempengaruhi selera makan kita, dia akan mempengaruhi juga kualiti tidur kita. Betul tak? Bila kita dah macam sistem penghadaman, perut kembung ke ataupun gastrik ke ataupun sembelit, okey, dia akan menyebabkan kita tak ada selera nak makan. Betul tak? So macam baby juga. Kadang-kadang baby itu menangis. Kita tak tahu kenapa. Tapi biasanya untuk mereka yang ada baby, cepat-cepat tepuk apa? Tepuk perut dia. Tengok angin ada tak? Penat-penat, sibuk nak cari minyak, sapu dekat perut dia. Takut dia ada masalah dengan perut kembung. Betul tak? So baby tak tahu macam mana nak meluahkan masalah gastrik, masalah perut kembung. Tapi dia akan sampai melalui tanggisan dia. Betul tak? Dia akan menangis. So ini juga akan mempengaruhi emosi dan juga cepat marah. Macam saya pun sama. Bila saya ada masalah gastrik dulu, saya kalau lapar tak makan tu kan, jangan cakap dengan saya, jangan tegur dengan saya, kena marah nanti awak. Cepat panas, saya jenis yang macam tu. Okay? So, dan salah satu juga tanda sistem penghadaman ni adalah perubahan berat badan secara mendadak. Mungkin anda perasan sama ada diri sendiri atau kawan anda. Sebulan, 2 bulan tak jumpa tu, kenapa pula berat badan tu naik secara mendadak? Ataupun kenapa tinggal tulang, kurus kering? Ada tak? Ini adalah untuk sesiapa yang nak masuk ke klub nutrisi melalui talking point hari yang ketiga. Okay? Dengan cara pemakanan yang tidak sihat tu menyebabkan vilai usus yang halus dekat usus kecil tu dah pun rosak, dah pun tersumbat. Okay? So kalau vilai kita tak sihat, dia juga akan menyebabkan kita menjadi kegemukan. Tak makan pun akan gemuk. Ataupun kalau vilai kita dah rosak, dah patah, dia juga akan menyebabkan kita makan sebanyak mana. Sebanyak bukit pun tak akan rasa kenyang juga. Betul tak? Tapi berat badan dia tak naik-naik. Okey, sampai setakat ni, siapa yang ada masalah seperti yang I sebutkan tadi? Masalah sembelit, masalah emosi, masalah perubahan berat badan secara mendadak. Ada tak kat sini? Kalau ada type 111. Ada? Tak ada? Ada, Aida mana satu? Aida mesti rasa emosi tak stabil. Kena tembak ni. Okay. Okay. So sebenarnya kan kalau sistem
sistem penghadaman yang terganggu juga akan mempengaruhi immunity, iaitu daya tahanan kita. Okey, sebab dalam sistem penghadaman kalau tak lengkap, tak sempurna ataupun terganggu, dia akan menyebabkan penyerapan nutrien tu tak dapat dilakukan dengan sempurna. So kekurangan penyerapan nutrien dekat usus kecil kita akan menyebabkan daya tahanan dalam badan juga semakin menurun. Dan ini juga akan memberi reaksi dalam ke atas kulit kita. So tengok siapa-siapa anak ke ataupun ahli keluarga yang ada masalah eczema, okey? Ini mungkin juga berkaitan dengan daya tahanan, okey? Dan yang seterusnya, dekat sini nak tanya siapa selalu jadi pelupa? Siapa selalu pelupa dekat sini? Ambil kunci tu, kunci kereta, nak pergi bawa kereta, tiba-tiba pula manalah kunci kereta saya? Ada? Ada, kata saya, Nora apa nama dia, Nora, mengangguk, Mas Na. Ada dah siapa yang lupa duit dia keluar daripada bank letak kat mana, ada? Ambil, ada. So kita ni sentiasa pelupa, betul tak? Kena ambil omega 3 jugalah kalau so selalu kita ambil barang, sekejap saja kita dah akan lupa. Sebab kenapa? Sistem penghadaman ni sebenarnya juga digelarkan sebagai otak yang kedua. Sebab dia mempunyai sel-sel otak. Okay? So kalau kita mempunyai sistem penghadaman yang sihat ini, dia akan memelihara apa? Memelihara ingatan kita. So dekat sini juga boleh tengok. Ada tak anda perasan kebelakangan ni anak yang pergi sekolah dekat sekolah tu, mata pelajaran dia semakin merosot. Ini juga mungkin disebabkan oleh sistem penghadaman yang akan mempengaruhi anak ini, dia kurang fokus semasa dekat dengan kelas. Boleh pergi tengok juga. Okey. Dan selain daripada itu juga pelupa ambillah omega 3 ya. Okey. Okey, so selain daripada petanda yang dah saya sebutkan tadi tu, ada lagi beberapa petanda dekat sini. Okey, sekarang kita semua, sekarang sini ada berapa orang? Saya tak nampak. 361 orang termasuk saya. Buat satu tindakan. Ambil jari anda naik. Ambil. Macam saya. Okey? Dekat dengan mulut anda. Hembus nafas. Tengok berbau tak? Nora Ibrahim berbau tak? Ada tak? Kalau berbau, kena berhati-hati juga. Itu juga satu petanda. Siapa yang berbau? Tak ada. Delida. Tak ada. Tak. Siapa yang ada bau? Pergi tengok siapa. Ada pengsan. Wah, yang ni sembelit teruk ni. Ni sistem penghadaman Vinay tu dah rosak teruk Gideon. Bau shake tak? Berapa kali shake? Itu apa? Bau tropical fruit dah. Bau coklat min. Oi. Lapak. Okay. So kalau kita mulut kita berbau juga kena ambil perhatian juga. Ini juga menandakan bahawa mungkin ada masalah dengan sistem penghadaman kita. Cuba bayangkan dulu, masa saya sembelit, satu hari makan 3 hingga 4 kali. 3 hari bahan kumuhan tu, bahan buangan tu tak keluar daripada usus besar kita, saya. So apa yang berlaku? Kalau kita masak nasi ke masak lauk tu, pagi sampai malam lupa nak simpan, apa yang berlaku? Dah berbau lah, dah basi, betul tak? Tak apa lagi kalau simpan dekat usus besar. So sebenarnya untuk saya, kenapa saya mementingkan sistem penghadaman, terutamanya sembelit? Sebab of course kalau kita katakan kanser, mungkin juga disebabkan, mungkin 70% disebabkan oleh gaya pemakanan kita, tapi 30% juga kadang-kadang disebabkan oleh keturunan, betul tak? Sebab bapa saya meninggal kerana kanser kolon. Dan juga nenek saya meninggal juga pasal kanser yang sama. So saya memang sangat-sangat mengambil berat tentang masalah sembelit saya. Okay? So selain daripada nafas yang berbau tu, rambut kalau kering, rambut selalu gugur, itu juga petanda apa? Petanda kekurangan nutrien yang dapat diserap melalui usus kecil kita, di mana nutrien tu tak sampai ke rambut. So dekat sini pun saya ada satu case dekat klub saya, di mana ada satu kakak customer saya, umur hampir 60 pada masa itu. So bila dia datang tu memang kurus. Saya rasa tak sampai 40 kg, umur dah hampir 60.
Dia ni sangat kurus kering sangat. Dan satu hari dia cakap dengan saya, Lin, rambut saya gugur lah. So saya nasihatkan dia, masa itu rambut dia sampai agak-agak sampai apa? Sampai sinilah. So agak panjang juga. So apa yang saya buat, saya nasihatkan kakak ni potong rambut jadi pendek juga dulu. Okay, sebab nutrien yang ada pada ketika itu dekat badan dia tak mampu untuk menampung rambut yang begitu panjang. Lepas tu bila dia dah potong, dengan tambah dengan nutrisi shake lagi, rambut dia makin lebat. Okay, so kuku pun ada, cek kuku anda. Pergi cek kuku anda ada kan dia cepat patah. Tengok kuku saya sekarang panjang. Dulu sebelum nutrisi, you tahu tak, kuku saya kalau basuh baju saja dah basah tu lembut, cepat patah. Tapi sekarang bukan saja keras, tak sampai seminggu panjang dah, kena potong dah. Okay, so kuku kalau mudah patah pun salah satu petanda juga. Okay, so sekarang, so bagaimana? Tengok banyak sangat tentang petanda sistem penghadaman. So bagaimana kita nak memperbaiki? Bagaimana kita nak memperbaiki sistem penghadaman saya? Sistem penghadaman kita. Okey, so sebenarnya cara nak memperbaiki sistem penghadaman kita ni sebenarnya kita boleh lakukan dalam kehidupan harian kita, iaitu melalui gaya hidup dan juga gaya pemakanan kita. Okey, yang pertama itu adalah cuba cara pemakanan. Dari segi cara pemakanan, kita kena hadkan pemakanan yang berlemak tinggi. Dan siapa yang kat sini, tengok kat sini, nasi lemak lah, roti canai lah, itu apa? Tak tahu apalah, bukan lontong. Ini kuih-kuih yang sedap tu. Semuanya apa? Berlemak tinggi, berkalori tinggi, gula tinggi, garam yang tinggi, betul tak? Ada juga banyak sangat bahan proses. Banyak juga ada bahan pengawet, betul tak? Okay? So bila kita makan makanan yang berlemak tinggi ni, apa yang akan berlaku? Lemak ini sebenarnya, makanan yang berlemak tinggi, dia akan cenderung berada dekat badan kita dalam masa yang lebih panjang. Okay? Dan selain daripada itu juga, lemak itu sebenarnya dia agak sukar dihadam banding dengan makanan yang lain. Dan dekat sini juga kalau boleh, itu juga pengalaman saya, kalau boleh cuba kurangkan makanan pedas. Jangan hari-hari pedas. Sekarang saya memang dah potong 50%. Saya tak nak sakitkan sistem penghadaman saya. Saya tak nak jahanamkan sistem penghadaman saya. Betul tak? Okay? So ingat dekat sini salah satu cara. So kita boleh praktis dekat kehidupan harian kita. Kurangkan makanan berlemak tinggi. Yang kedua, makanlah secara perlahan-lahan. Alamak. Kenapa makan macam dikejar polis pula? Betul tak? So, bila makanan tu masuk dalam mulut kita, ingat, kita kena kunyah. Kita kena kunyah perlahan-lahan dan banyak kali. Bukan sekali masuk dalam perut kita. Kita kena kunyah supaya makanan itu menjadi kepingan yang kecil. So, bila makanan tu dikunyah dengan kecil, apa yang akan berlaku? Kita tidak akan membebankan sistem penghadaman. Kita tidak akan membebankan perut kita. Kita juga akan pastikan kepingan makanan yang kecil itu, nutrien dia senang diserap oleh usus kecil kita masa sampai dekat bilik. Betul tak? Okay? Dan juga untuk mereka yang nak turunkan berat badan juga, kena makan perlahan-lahan. Sebab kalau kita makan terlalu cepat, kita akan apa? Kita akan terlebih makan. Kita akan terlebih kalori. Betul tak? So ingat dekat sini, dan selain daripada itu juga, kalau kita makan terlalu cepat akan menyebabkan asid itu keluar daripada perut dan sampai ke esophagus kita. Itulah ulu hati mula pedih. Okay? Dan seterusnya, makan. Nak makan macam mana? Makan hidangan sederhana, ikut meal plan. Kalau coach anda bagi 500 kalori, janganlah makan 700. Tapi kalau bagi 800 tu janganlah makan sampai 1000, betul tak? That's why sekarang tu saya dah mula belajar apa dah? Saya belajar makan secara sederhana. Saya sekarang kalau orang, kawan-kawan ajak pergi buffet, I tak nak dah. I tak nak. Sebab kalau pergi buffet, apa yang berlaku? Ikut sunnah kunyah 40 kali. Oh, 40 kali ya? Oh, saya tak sampai lagi. Siapa yang kunyah 40 kali? Kalau kunyah 40 kali ya,
Satu pinggan nasi tu kan berjam-jam kita kena makan. Okay. So kita kena makan hidangan yang sederhana. So saya sekarang pun cuba elak daripada makan secara buffet. Kenapa? Sebab itu minda manusia, minda yang tak bagus. Bayar RM20 kena makan sampai RM50. Betul tak? So saya tak nak. Kenapa susah? Bayar duit tu beli kesusahan, beli keseksaan. Saya tak nak. Lebih baik saya makan dengan makanan yang berkualiti tinggi. Okay? Berprotein tinggi. Okay, dan yang seterusnya. Jangan lupa pula diet yang tinggi serat. Ada tak kawan-kawan dekat sini yang selalu kata, I tak suka makan sayur. Betul tak? Ada tak? Kenapa nak makan makanan yang berserat tinggi? Sebab dia akan melancarkan pergerakan usus kita. Okay? Dia akan melancarkan pergerakan usus. Sebenarnya diet makanan dengan serat yang tinggi ni umpama macam penyapu. Dia akan sapu kotoran dekat dengan usus kecil kita. Dan juga kalau kita makan makanan dengan serat yang tinggi, sebenarnya juga boleh mengelakkan daripada masalah bawasir. Saya dulu ada masalah bawasir. Dulu. Tapi sekarang dah tak ada masalah bawasir dah. Okay? Tapi of course saya ubah juga cara pemakanan saya, tambah dengan nutrisi Herbalife lah. So dekat sini saya akan cadangkan kalau boleh satu hari tu ambil 3 hingga 5 jenis buah-buahan ataupun sayur-sayuran dengan diet yang tinggi serat. Okay? Terlalu cepat ke? Okay ke? Tertidur ke? Suami saya cakap sayur tu rumput. Oi, rumput? Kan kita ni kambing, lembu, gigi kita macam ni, rata. Makan daging sebenarnya harimau, tajam. Okay. So far okay tak? Lambat ke, cepat ke, nanti habis. Okay, and then untuk juga kalau nak mengelakkan daripada nak memelihara sistem penghadaman yang sihat tu, ingat kena kurangkan minuman yang berkafein. Untuk sesiapa yang suka kopi kalau untuk sesiapa yang suka kopi, kena kurangkan sebab dia akan membuat ulu hati kita pedih. Okay? Sebab kalau kita tak jaga, dia akan pedih. Lepas tu jadi ulcer. Ulcer pula akan jadi tumor dan jadi kanser. So kita kena jaga. Cara pemakanan juga, minum air yang mencukupi. Macam I kata, dulu tu 1 liter satu hari pun I tak habis. Tapi sekarang hari ni I rasa dah 4 liter ke atas lah. Wah, kalau air tu tak cukup memang tak puas. Okay, so berapa banyak air yang patut kita minum? Pergi cari your coach. Tanya coach, berapa banyak air yang kena minum untuk memelihara sistem penghadaman dan juga untuk mempercepatkan lagi proses penurunan berat badan. Okay? Yang kedua, yang ni pun sama. Ingat lagi, talking point hari yang ketiga. Apakah punca yang akan menyebabkan bilai kita rosak? Suka bubble tea. Bubble tea, high calorie. So, bagaimana? Bila stres tu datang, apa yang akan berlaku? Bilai kita juga akan patah. So, terutama dengan keadaan sekarang, tengok dengan COVID-19, MCO duduk kat rumah tu. MCO duduk kat rumah and then kerja juga stres. Kerja hari ni tak janji lagi esok dapat ke tak dapat, betul tak? Takut-takut sekarang, ramai yang takut bila pergi kerja kat office tu, takut dipecat. Dapat surat cinta daripada bos dia. Ada tak? Yang buat bisnes pula berapa? Banyak. Yang buat bisnes pula stres kerana banyak sangat hutang dapur dekat luar. Banyak. Anak murid kita pun sama. Kita punya anak yang bersekolah. Umur 10 bagi tanya, dia pun ada stres juga. Betul tak? Macam-macam stres ada. So dekat sini kita kena pandai-pandai mengelakkan daripada stres ini. So sekarang MCO pun bagus. Jangan kita shopping dekat shopping mall. Pergilah shopping dekat hutan. Lepas stres kita. Okay? Boleh? Satu lagi, ubat. Ubat pun satu juga. Sebenarnya kalau kita terlalu bergantung kepada ubat, kita sebenarnya sentiasa masukkan toksik dalam badan kita. Itu yang paling penting. So, kalau untuk sesiapa yang nak elak daripada pengambilan ubat yang berlebihan tu, ingat, hanya satu yang paling penting tu ubah gaya hidup dan juga gaya pemakanan kita. Sebab apa yang kita makan, itulah apa yang kita jadi. Betul tak?
So kalau kita tak, jangan sakit kepala makan ubat kepala, sakit kaki makan ubat kaki. Jangan. Kena cari punca dia. Punca dia kat mana? Cari punca. Okey, cari ubat untuk punca sudah. Yang seterusnya senaman. Siapa yang suka buat senaman kat sini? Siapa yang suka workout? Mai. Buat workout. Okey, siapa yang suka? Saya memang suka dengan syarikat Herbalife Nutrition sebab selalu mengamalkan 80% nutrisi, 20% exercise, betul tak? So sebenarnya dekat sini kan, exercise pun bukan sahaja untuk kesihatan jantung kita, tapi dia juga akan memudahkan pergerakan makanan ke dalam usus kita. Itu sangat penting. So dekat sini saya juga sangat bersyukur walaupun masa MCO ni Herbalife Nutrition masih mengamalkan virtual run. Dekat virtual run tu yang buat saya semangat nak lari. Buat saya semangat daripada saya seorang, satu keluarga, satu klub nutrisi and then satu community. Itu yang paling saya suka. So ingat dekat sini senaman juga menolong memperbaiki sistem penghadaman kita juga. Okey dah so far? Okey ke tak okey? Saya suka. Apa? Okey, so you are what you eat. Siapa dekat sini dah badan macam burger? Siapa? Suka gelek? Siapa nak jadi badan macam burger? Kata saya. Siapa nak badan brokoli? Siapa nak badan brokoli? Bergetar. Apa bergetar? Siapa nak badan brokoli? Kalau nak badan brokoli, esok makanlah brokoli. Kalau siapa yang nak badan burger, makanlah burger tiap-tiap hari. Janji pasti macam burger. Okay? So sebenarnya kan we are what we eat. Manusia ni satu masalah. Kita selalu makan apa yang mata kita pandang, betul tak? Kita tak pernah tanya badan kita, apa yang hang nak makan? Betul tak? Tak pernah tanya, tapi kita hanya makan. Mata kita memang pantang nampak makanan yang enak, makanan yang high calorie, makanan yang berlemak tinggi, betul tak? So kalau kita sentiasa makan makanan yang sebegitu, apa yang akan berlaku? Kita main tengok kat sini. So yang ni, bagaimana kita nak memelihara sistem penghadaman kita? Bagaimana kita nak memastikan bahawa badan kita sihat? Kita mesti nak memahami sesuatu benda, iaitu panggil sel badan. Apa itu sel badan? Sel badan sebenarnya dia umpama macam rumah kita. Kalau kita nak bina satu rumah tu, apa yang kita nak? Kita perlu batu bata, betul tak? So kalau kita nak rumah kita ni solid, rumah ini nak duduk 100 tahun. Macam mana? Kita kena memilih juga bahan batu bata yang berkualiti tinggi, betul tak? Yang boleh tahan 100 tahun. So macam sel kita juga. Sel ini sebenarnya adalah unit asas yang membina badan kita. Okey? Inilah yang dikatakan sel. So sangat penting. So mari kita tengok bagaimanakah bentuknya satu badan ataupun satu manusia ini. Satu badan tu, badan kita sebenarnya dibina daripada unit yang paling asas, iaitu kita panggil sel. Gabungan sel ini pula akan membentuk tisu. Banyak juga tisu dalam badan kita, okey? Dan dia akan membentuk jantung, membentuk organ macam jantung, hati, paru-paru, ginjal, okey? Banyak organ. Dan gabungan organ pula dalam badan kita mempunyai banyak sangat sistem. Dan hari ini sistem penghadaman adalah hanya salah satu daripada sistem yang banyak dalam badan kita. Barulah akan membentuknya badan kita. Okey? So, kalau kita nak badan kita sihat, nak buat macam mana? Sebab tubuh badan kita, tubuh manusia ini dibuat daripada 100 trilion sel. Kita ada sel tisu, sel organ, sel tulang, sel saraf. Macam-macam sel yang ada. Dan sel ini sebenarnya memerlukan nutrien yang berlainan. So apa yang patut kita lakukan? Okey, kalau kita nak badan kita sihat. So umpama sama juga dekat sini. Kalau kita nak badan kita sihat, kita kena memula daripada sel badan kita. Macam pokok juga. Kalau kita nak daun dia cantik, dahan dia cantik, kita kena tengok akar dia. Sama ada duduk kat rumput, dekat tanah yang betul ke tak betul. Ada nutrien ke tak ada nutrien, betul tak? And then macam tu juga dengan badan kita. Kalau badan nak sihat, kena bermula dari sel badan. Jangan hanya cantikkan muka saja.
So dekat sini saya sangat bersyukur sebab 15 tahun yang lalu secara dengan satu peluang lah, satu peluang saya dapat bertemu dengan coach saya iaitu Executive President Team dan telah pun diperkenalkan dengan NC program ini iaitu nutrisi 1, 2, 3. So 1, 2, 3 nutrisi ni untuk saya memang senang, memang suka kerana apa? Sebab dia ni senang disediakan dan juga yang penting memberikan saya nutrien yang diperlukan oleh badan saya setiap hari. Okay? So, mari kita tengok bagaimana nutrisi ini kan sebenarnya telah pun menolong. Bagaimana nutrisi ini sebenarnya telah pun menolong menjaga sistem pengharaman dan juga kesihatan saya. So, tengok setiap hari apa yang kita makan. Setiap hari itu apa yang kita makan? Kita akan makan burger lah, ayam goreng lah, Coca-Cola lah, French fries lah, macam-macam kita makan. Itu sebenarnya apa? Tiap-tiap hari secara sengaja ke tak sengaja kita akan masukkan banyak sangat toksin dalam badan kita. So bila toksin itu banyak dalam badan kita, apa yang akan berlaku? Probiotik ataupun bakteria yang baik tu, of course dia tak dapat lawan dengan toksin tu. Sebab kita sentiasa memberikan badan kita makan makanan yang tak disuka ataupun tak sesuai untuk bakteria baik kita. So apa yang berlaku? Akhirnya pencuri tu lebih daripada polis. Polis gagal, pencuri ramai. Macam mana tak sempat nak tangkap, betul tak? Pencuri terlalu banyak. So, apa yang berlaku? Saya memang suka. Siapa yang suka aloe vera dekat sini? Siapa yang suka? Tiap-tiap hari berus gigi tak? Siapa yang tak berus gigi dekat sini? Jangan sebut kat sini ya. Saya. Siapa? You tak berus gigi. Okay. So, setiap hari kita ada berus gigi. Tapi siapa yang pernah cuci usus? Ada siapa yang cuci usus tak? Saya nak belajar. Okey, sebenarnya usus kita ni sangat-sangat panjang. Usus kecil kita, kalau umur kita lebih daripada 5 tahun, usus kecil kita panjang dia lebih daripada 6 meter. Wah, cuba bayangkan 6 meter. Betapa panjangnya usus kita. So, dekat sini saya bersyukur sebab dengan aloe vera daripada Herbalife ni, apa yang saya buat tu setiap pagi, bila bangun pagi saja, saya akan pastikan sekurang-kurangnya, saya akan minum 3 hingga 5 cap aloe vera. Sebab aloe vera yang saya minum ni sebenarnya dia macam akan mencuci bilai saya. Supaya toksik itu ataupun lemak yang berlebihan tu akan keluar daripada bilai saya. Dan juga untuk tadi saya tengok ada kawan-kawan baru kan, betul tak? Mungkin tak faham lagi apa itu aloe vera, no problem, pergi tanya your coach. Sebab aloe vera kita ni ada 3 perasa, dia ada original, ada mango dan ada mandarin. Dan mandarin tu memanglah my favorite, dia macam minum Sprite. I memang suka sangat. Okay, so selain daripada itu juga aloe vera mengandungi kandungan itu panggil chamomile. Dan chamomile ini mempunyai faedah untuk menenangkan. So customer saya bila datang ke club kan, dia dah cakap dengan saya, Lin, saya tak sesuai minum aloe vera sebab saya ulu hati saya pedih. Saya ada masalah gastrik. Saya kata no worry. Walaupun dia rasa masam, tapi sebenarnya aloe vera ini bersifat alkaline. Alkali. Dia bersifat alkaline. So bila asid dengan alkaline, bila dah bergabung, dia akan neutralizekan kita punya ulu hati. That's why dia akan menenangkan ulu hati kita. Okay, itu yang sangat penting. Dan selain daripada itu juga dengan penggunaan aloe vera yang mencukupi, dia akan menolong usus kita untuk menyerap nutrien dia. Wow, sangat luar biasa kan? Siapa yang suka aloe vera? Saya kan 2-3 hari saya habis 1 botol, terutama anak saya. Memang suka. Benjin aloe tambah dengan peach tea. Memang sedap. Okay? So, selepas aloe vera, bila aloe vera masuk tu, saya bukan hantar polis, saya hantar inspektor. Saya hantar inspektor ni, polis tak cukup. Kena inspektor untuk apa? Mengejar pencuri. Baru kuat So, saya akan diikuti pula dengan apa? Dengan vacuum cleaner. Penyapu tak cukup. Bawa sekali dengan vacuum cleaner, iaitu teammate saya.
Okay, so T-mix tu apa? T-mix tu sebenarnya dia berfungsi untuk siapa? Siapa yang nak kekal anti penuaan. Macam saya umur 55 okey tak? Okey ke tak okey? Kalau okey kata okey. Trinato. Yes, thank you Trina. Natasha, okay, thank you. So, yang penting T-mix. T-mix tu saya pun sangat suka juga sebab satu dia anti penuaan, antioksidan, anti kanser lah secara tak langsung. And then juga untuk sesiapa yang nak turunkan berat badan dengan cepat, nak turunkan lemak yang banyak dekat badan anda, dia mempunyai fungsi untuk burn extra fat dekat badan kita. Dan selain daripada itu juga kan, dia untuk sesiapa yang nak turun berat dengan cepat dan takut cepat lapar tu boleh minum teh selepas sarapan dengan before tengah hari sebab dia akan memberi kita kenyang. Kita akan lebih kenyang lagi supaya kita tak selalu nak curi makan. Okey, dan selain daripada itu juga dia mempunyai fungsi untuk buat detox, detox, dan dia akan increase energy kita. Masa dulu bila saya dengan suami saya balik kampung dekat Johor, suami saya Johor, bila nak bawa balik 3-4 jam tu tak boleh. Asyik mengantuk aja. Tapi bila dengan T-mix tu, I pula yang relax. I tak payah nak tolong memandu kereta. Dia seorang tu boleh dah sampai 4 jam sampai Johor. Wow, luar biasanya. Okay. So T-mix kita juga ada 3 perasa, iaitu lemon hibiscus, kita ada peach dan juga kita ada ginger tea. Wow, ginger tea saya sangat suka. Okay. Kadang-kadang bila saya buat ginger tea tu saya suka suam-suam. Bila suam tu, apa yang saya buat tu kan, saya panas tu kan dulu. Panas saya letak, potong lagi 2 keping halia kat dalam. Lepas tu baru dah saya tambah dengan air sejuk. I suka halia. I jenis yang suka halia. You tahu betapa panasnya saya ni, okay? Okay, so selepas tu, wow, the best nutrition in the world. Wow. Ini Captain datang. Captain datang. So dengan adanya nutrisi ini, nutrisi ni yang paling penting sebab kenapa? Dia adalah makanan yang diperlukan oleh sel badan kita setiap hari. So dengan adanya makanan yang sihat ni, nutrien yang sihat ni, dia akan juga menyebabkan probiotik ataupun bakteria yang baik dalam badan kita bertambah. Wow, luar biasa. Okay, so shake itu senang. Sebab apa? So saya tak payah nak pening berapa banyak nutrisi saya kena makan, berapa banyak protein saya kena makan, saya tak payah pening sangat. Hanya minum 1 kali shake sebelah pagi tu mengandungi 16 jenis vitamin dengan mineral. Okay? Dan yang penting dia boleh kekalkan berat badan sebab kalori dia kalau 3 sudu F1 hanyalah 80 kalori. Dan untuk kawan-kawan yang ada masalah kencing manis sebab dia dari uji, dah disahkan bahawa nutrisi ini adalah GI yang sangat-sangat rendah iaitu antara 15 hingga 20 sahaja. Wow, luar biasa. So saya dah mengamalkan nutrisi herbal ni selama 15 tahun. Woo! Lepas itu, kalau nak memperbaiki sistem penghadaman, satu lagi before yang ni, hampir nak habis, yang ni fiber. Okay, so ada dah kawan-kawan dekat sini, Lin, saya tak suka makan sayur lah. Tadi siapa kata? Suami kata makan sayur macam makan rumput. Siapa dia? Mai, minta suami datang. Okay. Ada pula tanya berapa banyak fiber yang kena makan. Fiber tu nak dapat kat mana? Pening. Betul tak? So ingat dekat sini, yang ni bukan soalan pasal I suka ke tak suka. Yang ni pasal badan kita perlu ke tak perlu. Itulah masalah kita. Betul tak? Okay. So sini saya kongsi beberapa, ini top 10 highest healthy sources of fiber. Healthiest sources of fiber. So ini adalah antara beberapa jenis makanan di mana mempunyai fiber yang sangat tinggi. Okay, untuk siapa yang nak lebih lagi, pergilah Google search. Okay. Dan dekat sini orang tanya, satu orang tu kalau biasanya kita perlu 25 gram fiber sampai 30 gram fiber, betul tak? Orang tanya 25 gram tu sebanyak mana? Nak makan berapa banyak? Okay, so kat sini saya akan beri contoh ya. Kalau katakan 25 hingga 30 gram fiber, kita juga boleh dapat daripada apple. Kita boleh dapat daripada apple. Tapi kalau katakan nak dapat 25 hingga 30 gram, katakan 8 biji. 1 biji apple tu ada 4 gram fiber. So kalau nak 30, kita kena kurang berapa?
Hampir 8 biji lah, betul tak? 7 biji, 8 biji. Dan 1 biji apple tu kalori dia berapa? 100. Satu hari makan 8 biji, 800. Magic number anda tu berapa? Ada customer saya magic number hanya 1000, kesiannya. Hanya dengan makan apple tu kota dah tak ada, tinggal 200 saja. Dan kat sini saya nak tanya, siapa yang boleh makan apple setiap hari 8 biji? Esok nampak apple pun muntah. Macam saya 1000 je. Apa yes, 1000 kan? Nak makan apple untuk dapatkan fiber. So kalau kita nak makan kentang tu dengan skin, dengan kulit dia sekali hanya 2 gram. So kalau nak dapatkan 30 gram fiber, hampir 14 biji kita makan. 14 biji tu dah hampir 1004 sebab dia jenis karbohidrat yang tinggi juga. So, boleh juga. Tapi sanggupkah anda nak makan dan gigit apple sebanyak 8 biji tu sehari? Terpulang kepada anda kalau anda nak. Ataupun nak makan, contoh nak makan roti ni. Roti. 20 keping. Nak makan ke macam tu? Terpulang kepada enak sanggup saya. Tak faham bahasa. Okay. Bahasa Indon ke? So dekat sini, siapa macam saya suka sangat ini my fiber. This is my fiber glass yang kedua. Okay, my fiber. Tambah-tambah fiber kita ada inulin. Wow, saya sangat suka. Okay, so contoh kalau kita sebagai seorang wanita, kalau kita perlukan 25 gram fiber, apa yang saya perlu buat? Sebab 1 spoon fiber ni, dia akan ada 5 gram fiber. Kalau saya perlu 25, maksudnya ambil 5 sudu. 5 sudu kali dengan 8 kalori, hanya 40 kalori. Tadi tu berapa? 800 dengan 40. Banyak bezanya bumi dengan langit ni. Banyak beza, betul tak? So, anda nak minum fiber ni ke nak makan apple? Terpulang juga ya. Sorry ya kat sini kalau siapa ni penjual buah-buahan, sorry, minta maaf . Saya bukan nak burukkan bisnes awak. Okay, so fiber tu selain daripada memperbaiki sistem penghadaman, of course dia juga boleh mengekalkan tahap kolesterol yang sihat. Itu sangat penting. So dekat kelab anda ataupun sesiapa saja yang mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, cuba ambil fiber. Okay, dan juga dia akan promote, dia akan menjana lebih banyak lagi bakteria yang bagus dekat badan kita. Sebab sebenarnya inulin ini adalah makanan yang baik kepada bakteria yang bagus. So, bila bakteria yang bagus mendapat makanan yang diperlukan, apa yang berlaku? Dia akan duplicate banyak lagi bakteria yang bagus dekat usus kita. Okay? Dan juga pengurusan berat badan. Ini, siapa yang nak turun dengan cepat berat badan? Kena makan juga fiber ini. Sebab serat yang larut tu dia akan memperlahankan pergerakan makanan dalam usus. Itu bermakna kita akan rasa kenyang untuk jangka masa yang lebih panjang. Kita tak selalu akan curi makan, okay? Dan juga akan elakkan sebelit. Sebab kenapa? Serat yang tak larut tu dia akan menyokong pergerakan usus. Usus tu akan menjadi lebih lancar lagi. Dan juga serat yang tak larut tu bila masuk ke usus besar, dia akan menyerap air dalam usus besar tu dan menyebabkan bahan buangan kita menjadi lebih lembut lagi dan bukannya keras macam tai kambing. Okay? Dan juga sistem penghadaman. Itulah bagaimana kita nak mendapatkan sistem penghadaman yang sihat. Okay, so saya percaya dekat sini, bila saya cakap saja betapa baiknya fiber dekat sini kan, saya perasan esok tu, tapi saya cuba stop esok tu saya takut HQ kehabisan stok fiber. Jangan, okay? Nanti HQ pula salahkan saya. Tak apa. Untuk mereka yang ada fiber, saya percaya juga. Mungkin ada customer dekat sini, kawan-kawan dekat sini dah ada fiber. Tapi tak faham apa itu fiber. Coach dia minta minum, dia minum. Tapi kita kena faham dulu. Sebab kita yang bermanfaat. Okay? Dan untuk mereka yang belum cuba lagi, no problem. Tak beli pun tak apa. Pergi club coach anda, kan kita bayanihan ada Nutrition Plus program. Pergi cuba dulu. Cuba 1 kali baru punch satu lubang. Tebuk saja 1 lubang. Pergi try 5 hari. Try yang ni, fat away. Tambah-tambah lagi. Chinese New Year coming. Ong coming. Okay, cuti panjang. Pergi.
Ambil yang ni, ambil program Fat Away. Cuba 5 hari, tengok apa perubahan dia. Okay, so ingat jangan tergesa-gesa esok tu pagi-pagi. HQ call Lin, kenapa fiber habis Jangan salahkan saya. Okay, so kalau kita nak pastikan sel badan kita sihat, apa yang perlu kita buat? Kita kena bersih ke vilai kita. Bila vilai kita dah bersih, apa yang akan berlaku? Dia akan memulih semula jadi. Dan barulah sel baru yang dijana tu akan menjadi sihat. So kalau badan kita nak sihat, jangan hanya jaga kaki ke jaga kepala, kita kena jaga daripada sel. Kalau sel badan kita sihat, seluruh badan kita akan sihat. So ingat dekat sini, jangan makan apa yang kita nak. Kita kena tanya sel kita, esok belajar sel, hari ni saya dah makan apa? Tanya dulu. Okay, itu Tuan Umayu. Okay. So kita hampir sampai penghujung. Dan dekat sini, wow, kita ada 2 testimoni tentang sistem penghadaman. Siapa nak dengar? Okay. So dekat sini, tanpa melengah-lengahkan masa, dipersilakan Arini. Are you here, Arini? Yes, halo. Selamat pagi. Yes. Halo, nama saya Arini. Saya dari Bali, Indonesia. Saya adalah terapis massage for Balinese style. Sebelum ikut NPC, saya banyak masalah kesehatan, terutama di masalah penghadaman saya. Jadi saya selalu letih, saya selalu sakit kepala, sakit belakang, dan yang paling sedih ialah ketanda seminggu bisa 2 kali atau 1 kali saja. Kemudian pagi-pagi bila saya bangun saya tak ada tenaga, tapi malam hari saya kesulitan tidur, jadi memang sangat-sangat menderita. Kemudian yang saya paling tidak suka sebagai terapis massage, saya selalu kena nampak sehat kan, tapi muka saya banyak pimpel, banyak jerawat, sampai saya sendiri takut nak pergi mirror, nak tengok muka saya sendiri. Dan, saya ikut NVC, selepas 11 hari 10 hari saya ikut NVC, saya sudah nampak sangat bagus resultnya. Saya ada banyak energi, malam tidur lena, kulit muka jadi sehat. Yang paling happy sekarang saya pergi tanah setiap pagi, sangat bagus. Dan selama NVC itu saya turun 3 kg sebagai bonus. Saya sangat-sangat happy. Saya terima kasih kepada coach saya, angel saya, coach Jessie Chan sudah memperkenalkan nutrisi ini kepada saya. Thank you. I love you. Okay, sharing yang sangat luar biasa dari Arini, berasal dari Bali. Thank you Arini. Okay, best Tengok pimples banyak, malu, tak berani nak tengok cermin. Okay, thank you Arini. Okay, the next, dipersilakan Kathy Tang. Selamat sejahtera, nama saya Kathy dari Subang. Sebelum ini saya sering sakit kepala dan terpaksa mengambil ubat untuk menahan sakit. Saya juga ada masalah sistem penghadaman, selalu gastrik dan jarang pergi ke tandas. Selepas saya join ini NCP, saya dapat ilmu dari talking point. Lepas tu saya ikut meal plan dengan cereals, lebihkan makan sayur dan juga amalkan gaya hidup yang sihat. Tambah lagi dengan fiber in urine. Kegemaran saya boleh pergi tandas setiap hari dengan lancar. Dan juga bonus 10 hari saya sudah turun 3.3 kilo dan total turun 11 kilo. Terima kasih kepada coach saya Lin. Dan kerana membantu saya menghala ke gaya hidup yang sihat. See you at Spectacular. Berjumpa dengan Dr. Louis Inaro. Terima kasih. Yes, thank you Kathy. Macam saya juga suka sangat dengan fiber inulin. Okay, so dekat sini saya ingin menafikan, buat sikit penafian bahawa keputusan setiap orang tu tak tipikal. Bukan orang itu tak boleh turun 5 kg, saya pun boleh turun 5 kg, okay? Yang itu bergantung kepada keadaan kesihatan masing-masing dan juga bergantung kepada betapa seriusnya anda nak. Okay? Kalau tak dapat kesan, itu bukan salah coach, itu salah sendiri. Okey, dan produk herbal ini juga tidak bertujuan untuk mengubati, merawat dan juga mencegah sebarang penyakit. Tapi
Cuba bayangkan kalau kita setiap hari memberikan sel badan kita makan makanan yang diperlukan, secara automatik dia akan membuat pemulihan dan juga akan menjana sel-sel badan yang sihat. Betul tak? Okey, tapi ingatlah bukan mengubati. Okey, so dekat sini saya memang sangat bersyukur juga dapat belajar daripada insan yang sangat mulia ini, pasangan ni, iaitu Teacher Marian dengan Circuit dari Filipina. Dan pasangan ni adalah pengasas kepada sistem bayanihan, Presiden Tim dari Filipina, dan telah pun membuat saya nampak power of love dan juga power of Club Nutrisi. Sebab dekat Club Nutrisi saya dapat melayan dan juga saya dapat menjaga setiap customer saya. Okey, supaya mereka mendapat kesan yang diidam-idamkan. Itu yang sangat saya penting. Saya suka sangat dengan Club Nutrisi sebab setiap hari itu nampak customer saya makin gembira, makin kurus, makin cantik, makin happy, makin ada keyakinan. Itu yang paling saya suka. Okey. So, dengan sistem bayanihan yang begitu lengkap dan juga nutrisi yang sangat hebat itu, dalam organisasi saya berjaya duplikasi lebih daripada 50 buah cup. Dan saya ada hampir 31 dekat dengan utara, saya ada hampir 8 lagi dekat Kelantan, and then yang lain tu semua dekat dengan KL. So, saya sangat-sangat bersyukur dekat sini. Melalui Club Nutrisi kita dapat nak menolong lebih komuniti lagi. So, memandangkan keadaan penyakit dan juga kekurangan ilmu sekarang, sebenarnya kita perlukan lebih lagi ambassador. Kita perlukan lebih ramai lagi supaya bersama-sama dengan kami untuk helping more people become healthier and also happier. Okay, so saya harap dengan produk result anda, dengan sharing anda, kita dapat menolong community. Okey, dan juga kita boleh marah ke arah yang lebih sihat lagi untuk whole Malaysia. Okey? Yes. So sampai sini sahaja sharing saya untuk malam ini. Dan untuk sesiapa yang nak tahu lagi lebih lanjut selain daripada sistem penghadaman, jantung juga merupakan satu organ yang sangat penting untuk kita. So ingat dekat sini, jangan lupa beli tiket spektakular dan mari kita bersama-sama belajar daripada Dr. Luis Ignaro. Yes, thank you. And I love you. So serahkan mic saya kepada MC kita, Joy yang paling cantik malam ini. Wow, sharing yang hebat. Anda semua belajar sesuatu tak malam ini? Saya memang banyak belajar, okay? So, macam Teacher Lin cakap, kalau untuk penghadaman yang baik, kita mesti mengamalkan gaya pemakanan yang betul dan gaya hidup yang sihat. Okey, kita berikan lagi satu tepukan gemuruh kepada speaker kita, Coach Lin, dan beri banyak-banyak love untuk Coach Lin kita. Alright. Okey, jangan pergi ke mana-mana ya anda semua. Selepas ini kita akan ada satu sesi yang luar biasa, iaitu Q&A. Dan anda boleh tanya soalan-soalan dengan speaker kita, okey? So, tapi sekarang kita ada grup foto. Boleh tak anda semua buka video masing-masing dan postkan dengan senyuman yang manis sekali. Gideon, tolong ambil foto ya. Okey, semua siap sedia ya. Yang belum make up, cepat pergi make up. Bukan. Jangan pergi mana-mana. Okey, saya offkan itu. Gideon belum pakai gincu lagi. Nak pakai maskara tak, Gideon? Okey. Dah siap sedia? Kita ada 8 buku surat ya. Okey. Sedia? 1, 2, 3. Okey, kedua. 1, 2, 3. Ketiga. Okey, 1, 2, 3. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. 7. Okey. Nanti kita spotlight speaker dengan
Semua yang lain sudah. Kita nak spotlight kita punya speaker dan MC. Cikgu. Okay. Kenapa Joey tak keluar? Ya, okay, saya ambil gambar Teacher Lin dulu lah. Okay. 1, 2, 3. Okay. Serah balik kepada MC kita yang sangat luar biasa. MC sudah terkeluar ke? Terkeluar kot, line problem. Okay, Kak Ida ambil alih. Ya, okay. Cikgu Lin boleh sharekan slide, thank you. Okay, no problem. Kita punya MC hari ini highest energy terkeluar. So kita bagi tepuk tangan yang luar biasa kepada speaker kita hari ini. Okay, so Kak Ida ambil alih sekejap lah. Join ada masuk belum lagi ya? Okay, so Kak Ida sambung. Okay, selepas ni apa yang kita perlu dapatkan 4 hadiah di Kelab Nutrisi. Okay, so boleh jemput sahabat-sahabat ataupun saudara mara kita datang ke kelab untuk dapatkan 4 hadiah penilaian. Yang pertama penilaian kesihatan, so kita akan bagi magic number dan kita akan share juga plan pemakanan dan kita akan bagi sampling sarapan pagi. Okay, so kita boleh jemput kawan-kawan dan saudara mara kita. And then yang tadi Teacher Lin cakap, kita nak jumpa doktor yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan jantung. Okay, apa-apa pun, okay, pesan Kak Ida, pesan teacher tadi, Teacher Lin perkongsian tadi, nak belajar tentang kesihatan, dekat sinilah kita nak belajar. Dekat event yang sangat luar biasa, dekat ISPEC pula. So, jemput-jemput, kita cepat-cepat, kita beli satu tiket sebab ilmu yang sangat luar biasa yang kita akan dapat event ini. Okay, so kita next, okay, so next punya BM, kita punya head talk untuk next month. Okay, simpan tarikh ni. Okay, tarikh screenshot kita punya tarikh ni 22 hari bulan 2. Hari Selasa, masa yang sama. Okay, di tempat link yang sama. InsyaAllah kita akan bertemu dengan speaker yang lagi luar biasa dengan ilmu yang sangat luar biasa. Okay, boleh jemput lagi sahabat-sahabat. Simpan tarikh ni. Jangan pergi mana-mana, tarikh ni penting sangat. Kita sedang fasa membaik pula kita punya dalaman badan kita. Okay. Okay, so dekat sini kita ada Q&A. Ada soalan yang nak ditanya, boleh tanya dekat sini. InsyaAllah. Okay. Kalau kata ni boleh chat dekat kita punya chat lah, dekat ni chatbot kita. Kalau kata ada siapa-siapa yang nak tanya berkaitan dengan usus, berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ni, boleh saya buka soalan, 2-3 soalan sebelum kita nak tutup kita punya perkongsian hari ni. Okay, so kalau kata ada soalan boleh bagi, boleh ni lah, kita akan buka. Terima kasih Kak Aida. Joey sudah balik kembali. Okey, terima kasih Joey. So saya pas balik pada Joey. Sorry. Okay, no problem. Line terputus. Okey, siapa ada soalan nak tanya kita punya Teacher Lin tak? Okey, so jangan segan. Kita akan ada 1 atau 2 soalan untuk Teacher Lin ya. Sesiapa ada soalan tak? Tak ada ya? Okey, tak apa. Kalau tak ada. Nanti ada siapa yang angkat tangan. Norema Suhaila. Nanti saya sekejap. Okey, boleh unmute dah sekarang. Siapa yang nak tanya boleh unmute.
Halo, Silakan, halo. Rema. Oh. Halo, saya nak tanya soalan. Doktor, Rema okey. ke? Ya. Okey. Selamat pagi, Coach. Oi, doktor nak tanya soalan. Saya budak baru belajar, Ma. Oi. Alah, doktor you yang kena tolong jawab soalan. Bukannya nak Mana tanya ada. soalan. Okey, saya nak tanya, kalau macam aloe vera tu kita tahu dia bagus kan? So, kalau kita yang untuk dewasa, kita akan bagi 3 sudu yang tu lah, apa nama? 3 sudu pula, tiga penutup tu kan? And then kalau untuk yang anak kecil 6 tahun, 7 tahun, 11 tahun, sama ke ataupun kita kena reduce kepada 2 ataupun 1 saja untuk sekali bagi makan, dan kalau ikut kita akan makan 2 kali sehari. Jadi is it okay untuk bagi 2 kali sehari ataupun cukup dengan breakfast saja? Okay, thank you. Okey, thank you kepada soalan daripada Dr. Haji Muhammad Kursani. Ya, ni doktor. Okey, so sebenarnya kan ingat dekat sini makanan nutrisi Herbalife ni dia hanyalah sejenis makanan. Tak kisahlah dia aloe vera ke, omega ke, ataupun F3 ke, whatever. Okey. So dia ni sebenarnya dia pun macam sejenis makanan sahaja. So memang dia tak ada macam orang kata apa dosage tak macam ubat. Yang ni I kena hanya boleh makan sebiji ke 2 biji saja. So sebenarnya kalau katakan untuk budak yang 6 dengan 7 tahun tu, saya rasa bergantung kepada keadaan. Mungkin dia ada masalah eczema, mungkin dia ada masalah sembelit. So kalau nak menyelesaikan masalah yang sedemikian, cakap benar, kalau setutup ke 2 tutup tu memang susah. Memang susah nak selesaikan masalah macam tu. Okay, so sama juga dengan shake kita. Sama dia nak minum 1 kali ke 2 kali ke 3 kali. Of course kalau 3 kali tu result dia lebih bagus. Betul tak? So bila aloe vera macam sebenarnya kan saya pun tak tahu, tapi sekurang-kurang 1 hari untuk saya rasa hampir 10 cap lah kalau tak silap. Memang saya tak suka. Saya pakai picit. Saya pakai picit dekat klub saya. Sebab setiap pagi kalau saya dekat klub tu kan, minuman yang pertama untuk saya adalah power drink. Saya akan minum power drink bersama dengan suami saya. Maksudnya 2 sudu NW, 1 sudu guarana tea, and then 1 sudu fiber, and then 3 hingga 4 cap aloe vera. Itulah saya punya drink. So sebenarnya nak berapa banyak aloe vera bergantung kepada sama ada dia mempunyai masalah sembelit contohnya, ataupun masalah budak yang selalu tak ada selera nak makan. Okay, so kalau macam tu boleh lebihkan macam 3 cap ke ataupun sehari 2 kali supaya cepat selesai masalah sedemikian. Dan tambahan pula kalau kita dapat aloe vera yang mencukupi tu, of course dia macam talking point yang hari yang ketiga tu kan, dia akan membersihkan vilai kita supaya penyerapan nutrien tu dapat dilakukan dengan lebih sempurna lagi. Terjawab soalan doktor? Okey, terjawab. Bagus. Thank you. Soalan tu untuk anak ke? Soalan untuk anak sebab esok dia nak buat operation untuk sinus lah untuk anak yang 7 tahun. So Sinus. So I ingat nak try, I punya wife dah try untuk anak yang 11 tahun dah buat operation 2 bulan lepas. Dah bagi try aloe vera, teh, apa semua nampak improve lah. So nak buat eksperimen untuk anak yang 7 tahun pula dalam 1-2 hari ni. F1 minum tak F1? So memang minum. Dia orang cakap suka macam kalau krim tu dia cakap macam shake ice cream dia panggil lah. Memang dia orang suka. Shake ice cream? Yalah, apa ni, cookies kan macam kalau buat kan macam ice cream kan dia punya rasa. Macam jenis yang crunchy lah. Saya ingat shake dengan ice cream. Okey. Doktor, saya pun ada satu pengalaman sebab 2 anak saya masa kecil tu bila saya start ambil nutrisi ni, dua-dua ni memang ada masalah restung, masalah sinus yang teruk. Mula-mula saya ingat keturunan sebab suami saya pun macam tu. Okay, and then abang dan kakak kepada suami saya pun macam tu juga. So first saya ingat keturunan. Tapi selepas saya menyertai seminar kesihatan, baru saya faham. Satu, pembunuh yang utama tu pasal gula.
Gula tu dulu sebab saya tak tahu. That's why lah saya kata saya ni kemiskinan ilmu. Okay? Tapi ingat pandai. So apa yang saya buat tu, saya dulu kan boleh hampir setiap minggu tu 1 hingga 2 kali saya akan beli kek daripada Secret Recipe. Kek S. Okay, so rupa-rupanya kalau katakan setiap orang tu kalau dia ambil 6 sudu teh gula setiap hari, of course termasuk masakan, termasuk juga nasi, termasuk juga bihun, karbohidrat, termasuk cookies ke, biskut ke, kalau ambil 6 sudu, di mana daya immunity dia akan menurun 20%. Baru saya faham. So selepas tu, that's why saya kata tadi, walaupun kita akan ada nutrisi, kita juga kena jaga pemakanan kita. So lepas dah saya dah balik daripada yang seminar kesihatan tu, apa yang saya buat? Saya buang semua kek tu. Saya tak biar mereka makan kek seperti itu. So orang Melayu katalah, alhamdulillah lah, anak saya tu China sapi. Tambah, kena ada shake. Mesti ada shake. Kena ubah cara pemakanan dan juga ubah gaya hidup kita. Okey, macam sistem penghadaman pun sama juga. Kalau lah satu hari satu botol aloe vera saya minum, tapi makan KFC lah, makan K lah, makan M lah, sama juga, betul tak? So kita kena balance, Okay? Thank you for your question anyway. Okay, thank you Coach. Thank you. Okay, Coach Lin, sini Ellie dari Sarawak, Mary dia nak tanya, boleh tak dia minum fiber sebelum tidur? Okay, yang ni pun sama juga sebenarnya. Saya kalau minum saya tak kisah. Saya rasa saya nak minum, saya akan minum. Okay, so that's why ini hanya nutrition. Sebenarnya bila kita nak makan, bila kita nak minum terpulang. Macam saya. Tapi of course ini juga terpulang kepada individu. Macam ada sesetengah orang tu, bila minum T-mix sebelum tidur tu, dia tak boleh nak tidur. I tak kisah. I sini minum sana tidur. I tak kisah. I jenis yang cepat lelap. Okay. So sebenarnya untuk fiber pun sama, tapi untuk saya lebih cadangkan supaya sebelah pagi bila kita bangun tu kita masukkan fiber itu supaya toksik yang semalaman tu, okay, whatever, dia dapat di-flush keluar daripada usus kita. Dan juga satu pengalaman saya dulu tu memang ada masalah dengan sembelit. So bila saya setiap pagi tu saya minum fiber, saya akan masuk tandas dengan cepat. Mungkin lepas minum tak sampai setengah jam. Tapi hari tu kalau saya minum fiber itu lambat, kalau katakanlah contoh sometimes tu Sabtu Ahad kat rumah kan, saya bangun tu teringin dengan cappuccino tu. Tapi bila saya minum cappuccino, lepas tu baru lewat sikit baru saya minum fiber, saya akan perasan masuk tandas tu lambat sikit. Itu pengalaman saya. So saya lebih cadangkan macam aloe vera, minum masa perut kita masih kosong lagi. Itu adalah saat yang paling baik untuk flush out. Hari ni kan minum fiber banyak, tension juga hari ni. Okay, saya 3 hari masuk tandas. Okay, Coach Lin, ini saya ingat last kali ini dia Norema, dia cakap Eda Steven dulu, dia cakap dia pregnant 9 minggu, so okay tak dia ambil aloe seperti biasa atau nak kurangkan? Kalau untuk aloe vera, saya nampak juga ramai, sebab saya tak ada pengalaman tentang pregnant semasa saya ambil Herbalife Nutrisi. Saya start guna Herbalife selepas saya bersalin 2 anak. Tapi saya tengok memang ramai sangat orang tu bila dia start nutrisi ni masa dia pregnant, apa saja produk dia pun ambil. Apa saja, T-mix ke aloe vera semua pun guna. Sekarang pregnant berapa bulan? 9 bulan. 9. Ya, 9 bulan. Okay. 9 minggu. 9 minggu. 9 minggu. Okey. Kalau macam saya, customer saya kan, kalau aloe vera saya okey. Tapi kalau untuk T-mix itu bergantung. Kalau lah katakan ibu ini mungkin
how to say, keadaan badan dia sometimes tu kan kurang sihat. Ataupun kandungan dia kurang stable. Untuk permulaan saya, itu saya punya cara lah. Pada permulaan tu saya mungkin akan cuba elak daripada T-Mix. Bukan dia tak bagus, tapi mungkin dia punya reaksi tu terlalu kuat menyebabkan dia tak selesa. Tapi kalau untuk aloe vera saya bagi saja. So far so good lah. Macam masa itu Cathy punya adik pun sama, tapi semasa dia datang ke club saya, kalau tak silap saya, dia dah mengandung 6 ke 7 bulan. Dia pun ikut program saya, ada T-Mix, ada aloe vera, ada shake, semua pun ada. Semua pun ada. So kena tengoklah sama ada badan anda selama ini sihat ke tak sihat, jenis yang demam ke, selalu sakit ke, ataupun kandungan stable ke tak stable. Okay, itu pengalaman saya lah. Okay, Coach Lin last kali ya. Ini Norema sebab dia sudah tunggu lama. Sampai pukul 10. Ya. Ada soalan lagi ya? Yes, sebab dia cakap dia pernah try fiber tapi tak sampai 10 minit perut dia berfungsi dan tak dapat nak tahan. Makna dia cerit lah. Dia selepas minum fiber dalam 10 minit dia cerit. So cirit-birit dia tu maksudnya tak bagus ke apa? Dia cair sangat ke apapun, apa yang dia nak sampai tu maksudnya bagus ke tak bagus? Cirit-birit macam air sangat. Norema ada tak Norema? Sebab dia tak tulis, dia hanya cakap dia hanya tulis dia cerit. Cair. Mungkin cair sangat lah. Okey, kalau maksudnya, kalau untuk yang ni kan, itu bermakna fiber yang dia minum tu dah mula bertindak balas. Itu baguslah. Untuk saya bagus. Okay. So kalau lah katakan kita mempunyai masalah kembung ke, masalah sembelit ke, masalah cirit-birit, itu petanda bahawa sistem penghadaman dah ada masalah. So bila kita ambil fiber ni, dia ada reaksi. Reaksi tu dah mula. So that's why dia buat anda cirit-birit. Cirit-birit untuk saya, sometimes bukannya perkara yang tak bagus. Okay, dia akan keluarkan toksik daripada badan kita. Macam saya punya customer, lepas